Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Mari kita masuk bahagian kedua dalam bab tajuk kita pada hari ini, iaitu dakwah terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan tauhid. Seperti yang kita sebutkan dalam bahagian yang pertama tadi, tuan-tuan rahmatullah, mengkira bahawa Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pentadbir alam semata-mata tidak menjadikan seorang itu mentauhidkan Allah Taala lagi. Walaupun ini sebahagian daripada tauhid yang dikehendaki daripada Allah. Allah Taala selalu menyebut dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan tunjukkan kepada mereka, sebagai itu pada manusia, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, agar kami tunjuk kepada mereka, jelas kepada mereka bahawa aku adalah Tuhan yang sebenar. Namun seperti kita sebutkan, tauhid yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhidul ibadah. Adalah tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Apa itu tauhid ibadah? Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Al-Quran, kita mula guna Al-Quran, Allah Ta'ala kata, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah walaqad ba'athna, sungguh kami telah menghantar, mengutuskan, fi kulli ummatin rasul, pada setiap rasul, apa dia? An i'budullah, pada setiap umat itu rasul. Bukan setiap rasul, kami telah utuskan pada setiap umat itu rasul. Apa tugas rasul tadi? Ani ibudullah. Apa seruan dia yang paling utama sekali? Ani ibudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Maksudnya setiap Nabi yang Allah Ta'ala hantarkan kepada umat tersebut, seruan yang pertama sekali apa dia? Sembahlah Allah. Tapi dia tak stop kat situ. Dia tak stop kat situ. Dia tak kata sembahlah Allah. Sebab kaum-kaum yang terdahulu memang sembah Allah. Kaum-kaum yang terdahulu mereka sembah Allah. Tak percaya ke Ustaz? Tak percaya Ustaz? Nanti kita tengok nanti. Tapi dia tak berhenti pada sembah Allah. Tapi sembahlah Allah wajtanibut taghut. Tapi jauhilah, dan juga jauhilah taghut. Apa itu taghut? Kalau orang politik, taghut itu kerajaan yang zalim. Ini taghut dia ni, puak-puak taghut biasanya. Kalau politician lah. Ya, taghut, termasuk dalam taghut itu ialah orang yang tidak menghukum dengan hukum Islam. Betul. Tapi taghut yang, apa maksud taghut yang sebenarnya? Taghut daripada perkataan Arab tagha, melampau. Iaitu Allah Ta'ala kata wa amma man tagha, melampau. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh. Surah Nuh. Inna lamma al-haqqah, surah al-haqqah, Allah Ta'ala sebut inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Lamma, ketika taghal ma'. Taghal ma', ma' maksudnya apa? Benda lain ni ma' apa? Air. Dia kelas Arab saya tanya dia lah. Taghal ma'u, bila air tu tagha. Bukan toha, Kelantan kata toha tu lain. Itu toha tu lain. Toha tu cetek. Ini tagha. Lamma taghal ma'u hamalnakum fil jarah. Bila air tu dah tagha, kami naikkan kamu ke dalam kapal. Air melimpah lah maksudnya. Itu kisah kaum Nabi Nuh. Maksudnya tagha atau apa dia? Melempah, melampau. Tapi apa maksudnya? Itu sembahlah Allah dan tinggallah orang yang melampau dia. Itu kata asal dia.
Kata sebenar tara tu, kata syarak di syarak ni adalah kullu ma'budin, setiap yang disembah, wa matbu'in, yang diikuti, wa muta'in, yang ditaati, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melampau ke atas Allah. Setiap yang kullu ma'bud, yang disembah, wa matbu', yang diikuti, wa muta', yang ditaati. Dia bukan sembah saja. Nampak? Sekejap kita akan huraikan ibadah nanti. Sebab orang sangka tauhid ni maksudnya saya tak sembah berhala, udahlah, dah tauhid dah. Dia lupa kalau dia ma'bud, dia sembah. Betul, dia tak sembah berhala apa semua. Tapi kita akan tengok balik masalah sembah nanti, masalah ibadah. Ini juga orang silap faham masalah ibadah. Tapi matbu' yang diikuti, yang diikuti selain daripada Allah Ta'ala, yang melampau ke atas Allah Ta'ala, itu juga tagut. Dan juga muta', yang ditaati. Sebab ada orang dia tak ikut orang tersebut, tapi dia taat orang tersebut. Ada tak? Ada. Muta', yang melampau had, yang melampau had daripada Allah, had yang Allah Ta'ala telah tetapkan, itu dipanggil tagut. Jadi setiap Nabi, dia punya dakwah dia adalah ajak sembah Allah dan jauhi tagut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf bagaimana semua para Nabi ini dakwah dia adalah dakwah kepada menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Buka surah Al-A'raf, start daripada ayat 59. Buka surah Al-A'raf, start daripada ayat 59. Okey? Saya buktikan bahawa semua Nabi-Nabi ini dakwah dia adalah ajak kepada sembah Allah Ta'ala dulu. Bukan suruh turun harga barang dulu. Bukan dakwah pertama ialah hak asasi manusia. Bukan dakwah pertama dia untuk mengubah sistem pentadbiran kerajaan. Itu ya, kita termasuk juga. Tapi bukan itu dakwah utama dia. Bukan dakwah dia hak asasi manusia dulu. Kita ada kerja yang lebih besar daripada hak asasi manusia tu. Inilah Allah Ta'ala sebut dalam ayat 59 surah Al-A'raf tu. Allah Ta'ala kata apa? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kami telah menghantarkan Nuh kepada kaumnya. Apa seruan yang pertama? Faqala ya qaumi ibudullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, kamu tidak ada sembahan selain daripadanya. Inni akhafu alaikum, aku takut pada kamu, azab yaumin azim, azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Okey, ini Nuh. Sudah sampailah ayat dia panjang. Baca ayat 65 pula. 65 pula. Allah Ta'ala kata wa ila adin akhahum huda, dan pada kaum Ad kami hantarkan Hud. Akhahum, saudara mereka sendiri. Apa seruan Nabi Hud? Sama juga. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tak adalah selain daripada Allah Ta'ala tu sembahan. Afala tattaqun, takkah kamu ini bertakwa? Apa jawab? Apa kata kaum dia? Apa kata kaum ni? Saya nak ambil sikit. Dia kata apa? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, berkatalah pemimpin-pemimpin besar. Biasa yang lawan tauhid ni nombor satu adalah pemimpin orang besar dulu. Saya tak katalah orang Malaysia ni umum. Kau kata ini ustaz ni kata pemimpin Malaysia menentang, tak. Kalau pemimpin tu bagus-bagus lah. Tapi kata orang besar dulu, orang yang mentadbir jabatan-jabatan agama. Cerita ni tak sebut jabatan agama Malaysia lah, jabatan agama Venezuela, jabatan agama Bolivia. Bila orang ajar tauhid, dia kata tuduh-tuduhannya macam-macam. Sekejap kita akan tengok nanti, ya? Apa kata dia? Inna lanaraka fi safahah, kami nampak engkau ni
Bodoh. Apalah ustaz sikit-sikit tauhid. Orang akan cerita pasal hak asasi manusia, perjanjian Geneva. Telah bersidanglah semua orang besar di Switzerland membincangkan masalah hak asasi manusia. Ustaz ni sikit-sikit tauhid. Tak ada idea lain ke? Tak pandai, tak bijak. Sikit English pun terabuk. Dia kata macam tu lah contohnya. Contoh safahatan, nampak tak? Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Aku dapati kau termasuk orang berdusta pula. Qala ya qaumi laysa bi safahatun. Aku tak bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tapi aku hanya sampaikan. Ustaz bukannya dia nak apa, dia sampaikan apa dalam Quran dan Sunnah. Jadi kita suruh buka Quran ni. Okey, tadi itu kaum apa? Kaum ada. Buka lagi sebelah. Maksud apa dia? Qala qad waqa'a ayat apa pula? Wa illa ayat 73 pula. Ayat 73. Saya nak kata bahawa semua nabi-nabi ni risalah dia adalah ajak sama Allah Taala dulu. Okey? Wa ila samuda ayat 73. Wa ila samuda akhahum salihan. Nampak tak? Kepada kaum Samud kami hantar saudara mereka. Siapa dia? Salih. Apa seruan dia? Baca. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama juga seruan dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum min rabbikum. Ini telah datang kepada kamu penjelasan yang jelas. Kemudian cerita pasal unta dia. Ayat 80 pula. Ayat 80 lain sikit Nabi Lut. Wa lutan idh qala liqaumihi. Dan juga Lut juga dia ajak benda yang sama juga. Betul, dia wa lutan. Tapi kalau Nabi Lut dia tambah sikit lagi. Apa dia? Ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dia kata apa? Adakah kamu mendatangi perkara fahishah, perkara keji yang tak pernah orang sebelum kamu lakukan di dunia ini? Apa dia? Kaum Lut ma'ruf. Kaum Lut apa dia? Ma'ruf. Apa dia punya dakwah, dia punya perbuatan dia? Iaitu liwat, LGBT. Satu kata guru kami, dia kata tak pernah dalam dunia ini menyaksikan suatu bentuk maksiat LGBT ni paling luas sekali macam ni, melainkan pada zaman kaum Nabi Lut dulu je. Dia kata guru kami, Syekh Al-Fawzan, dia kata tak pernah kami menyaksikan, kita dunia menyaksikan perbuatan zina, liwat dan juga ni LGBT ni lah sebebas-bebas dan seluas-luas macam ni. Sampai dia boleh buat perit dia tak? Kadang-kadang barat siap bawa perit lagi, bawa payung, dia ada payung dia tu. Siap dia boleh buat perit lagi seperti ini, melainkan pada zaman kaum Nabi Lut dulu saja. Tapi itu cerita lain. Saya nak patah balik pada masalah tauhid tadi. Jadi ketiga-tiga ayat dalam surah Al-A'raf ni tadi, ayat 59 dan seterusnya tadi, dalil huraian kepada ayat yang saya bacakan mula-mula tadi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah hantar pada setiap umat itu rasul. Ani ibudullaha wajtanibut taghut. Inilah tauhid yang nak dikehendaki Allah Ta'ala, iaitu kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini adalah jis daripada makna daripada kalimah La ilaha illallah. Inilah makna daripada La ilaha illallah. La ilah maksudnya sembahan. Al-ilah maksudnya al-ma'bud. Al-ilah maksudnya al-ma'bud. Maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maksudnya ibadah kita hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak dikehendaki daripada tauhid. Bukan hanya kata Allah Ta'ala itu menciptakan alam. Sebab itulah Nabi SAW datang kepada kaumnya, dia bawa seruan ni. Dia tak kata seruan yang menciptakan alam tu Allah. Tahu tak kaumku yang menciptakan alam ni Allah? Tak, dia tak bawa isu tu pun kepada kaum dia. Dia tak kata, Abu Jahal, kau tahu tak yang menciptakan alam ni Allah? Melainkan tujuan dia tanya soalan tu untuk bawa kepada poin yang kedua. Dia kata betul, Allah Ta'ala cipta. Kalau Allah Ta'ala cipta, kenapa kau pergi sembah yang lain? Sebab itulah arahan pertama dalam Al-Quran. Apa dia? Kalau kita ikut turutan Al-Quran, bukan kita ikut turutan zaman. Kalau ikut turutan zaman, pertama sekali Iqra' lah, baca. Kalau kita ikut turutan Al-Quran, Fatihah ada arahan ke? Ya, kan buku arahan. Ayat arahan dalam Quran. Ilmi bukan arahan. Saya sekali bagilah kuis ni. Dengar ustaz cakap boring lah, kena ngantuk lah. Kita buka Al-Fatihah mushaf pertama, ada tak arahan kat situ? Tak ada arahan kat situ. Tak ada arahan daripada Allah kata buatlah sekalian dan sekalian, ada tak? Tak ada. Buka surah Al-Baqarah ayat pertama. Innal ladzina kafaru, tak cerita dia pasal orang kafir. Wa khatamallahu ala qulubihim, tak cerita juga dia pasal orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna, tak ada cerita juga. Yukhadi'un Allah, tak ada. Yukhab fi qulubihim marad, tak ada juga. Wa qila la tufsidu fil ard. Bila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan, ini dikatakan kepada mereka. Ini bukan arahan daripada Allah. Seterusnya buka muka surat yang keempat pula Al-Quran. Masaluhum kamathali ladzi, tak ada juga. Cuba buka ayat 21. Baru datang arahan pertama dalam Al-Quran. Apa arahan pertama? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nampak tak? Arahan pertama dalam Al-Quran apa dia? Ubudullah. Ubudullah. Itu arahan yang pertama dalam Al-Quran. Dan arahan yang Allah Ta'ala suruh buat sampai ke hujung akhir hayat kita. Apakah arahan yang Allah Ta'ala perintahkan sampai disuruh buat sampai akhir kita mati? Sampai kita mati Allah Ta'ala suruh buat arahan tu. Buka surah Al-Hijr ayat 99. Ayat terakhir surah Al-Hijr. Nak bagus ambil surah An-Nahl. Buka surah An-Nahl, tengok ayat sebelum surah An-Nahl tu. An-Nahl. Ayat terakhir surah Al-Hijr. Muka surat 167. 167. Sorry, saya tak sediakan slide Ustaz ni. Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Arahan yang Allah Ta'ala suruh buat sampai mati adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu yakin. Ni kau tarekat kata ni, dah yakin tak payah sembah dah. So ayat tu kata sembahlah Tuhan sampai datang yakin. Tak? Yakin tu mati. Yakin itu mati. Yakin. Ayat terakhir surah Al-Hijr ayat 99 surah Al-Hijr, iaitu sebelum surah An-Nahl. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat ini juga jawapan kepada orang yang kata bila sampai martabat tak sembahyang dah. Ni tak, Allah Ta'ala suruh sembahyang sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Cerita dia patah balik. Maksudnya arahan pertama dalam Al-Quran juga adalah ya ayuhan nasu ubudu. Lepas tu arahan sampai kita mati juga adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi tarahimakumullah, dia kata, jadi inilah jis daripada la ilaha illallah. Tiada yang layak disembah melainkan diibadahi melainkan Allah. Isu seterusnya pula, apa maksud ibadah?
Bila orang kata ibadah kita hanya milik Allah, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Kita bincang lah sekarang. Kita bincang. Sekarang ni soalan untuk bincang ni. Haji apa haji? Ibadah. Tadi kata la ilaha illallah amru. Ibadah tu hanya milik Allah. Ibadah tu apa? Ibadah itu apa? Apa itu ibadah? Sembahan. Sembahan tu apa? Perintah yang kata dari Nabi ajar. Maksud ibadah itu adalah segala yang apa Allah Ta'ala perintahkan dan segala larangan. Lagi? Ikut panjang ni maksudnya. Masya Allah. Betul lah tu. Okay. Itu saja. Tuan-tuan, bila kita kata ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena faham masuk ibadah ni. Sebab ada orang bila tak faham masuk ibadah, dia menganggap bahawa bila kita la ilaha illallah, tiada layak disembah melainkan Allah, maksudnya kita tak sujud kat bahala, kita tak kita tak sembah bahala pun, kita tak pernah sujud, tak pernah doa kat bahala. Dia menganggap bahawa menyembah tu mesti sembah berhala. Sebab dia dah silap faham terhadap konsep jahiliah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap hanya zaman jahiliah ada orang sembah berhala je. Tidak. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Syekh dalam kitab Qawaid Arba'ah, kata manusia mutafarriqun. Manusia itu bermacam-macam bentuk sembahan. Ada yang sembah berhala, betul. Ada yang sembah wali salih. Ada yang sembah jin. Ada yang sembah jin. Dalam Quran sebut, nanti kita akan tengok nanti. Bal kanu ya'budunal jin. Sehingga Allah Ta'ala kata apa? Wahai malaikat sekalian, mereka ke yang pergi sembahang ni? Cakap kedah pula. Ni ke manusia-manusia ni musyrikin yang pergi sembahang kau dulu, wahai malaikat? Dia kata subhanak, maha suci engkau ya Allah. Mereka tidak menyembah aku. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu sembah jin. Orang musyrikin juga, maksudnya orang syirik juga, tidak hanya menyembah berhala, mereka juga menyembah para nabi. Seperti Nabi Isa alaihi salam, seperti juga Nabi Uzair alaihi salam. Seperti kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah, dia kata wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkatalah Yahudi, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan berkatalah Nasrani, Masih itu anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, bi afwahihim. Itu kata-kata mereka daripada mulut mereka sendiri. Mereka reka. Yudahiuna qaula allazina kafaru min qabl. Mereka tiru orang sebelum mereka dengan orang musyrikin. Dan mereka itu tidak diperintahkan illa melainkan untuk ayya'budullaha ilahan wahidan. Mereka hanyalah menyembah Allah, Tuhan yang satu, dan tidak ada syirik baginya. Jadi la ilaha illallah adalah seruan supaya adanya menolak sembahan-sembahan yang lain, dan juga hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam rukun la ilaha illallah dia ada dua. Apa rukun la ilaha illallah? Ada dua. Rukun solat ada berapa? Wah, sekejap je. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua. Baru kuat. Tadi belahan je. Rukun la ilaha illallah ada dua. Apa dia rukun dia? Rukun dia apa? An-nafi. Dan dua ada isbat. La ilaha illallah rukun dia mesti ada dua, iaitu pertama penafian, yang kedua mesti ada isbat. Penafian dia kena nafikan semua sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
wala malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kata Syekh Abdul Wahab dan risalah dia, tidaklah nabi juga yang kamu sembah, dan bukan malaikat yang muqarrab, dan bukan juga nabiyyul mursal. Yang kedua, misalnya rukun nafi itu kita tolak semua sembahan selain Allah Ta'ala. Jadi etis dia dari rukun yang pertama lah. Orang etis dia dari rukun pertama, dia nafikan semua. Etis baguslah. Tak percaya semua. Tapi tu dia dah nafikan semua pula. Dia tak ada isbat. Sebab itulah Zakir Naik, orang tengok tak video tu. Zakir Naik seorang etis kata, I'm an atheist. Cik dia kata. Saya Zakir Naik kata, bagus, I suka etis. Terkejut etis kata, bukan kau ni aku tengok kau ni selalu mempersoalkan orang etis ke apa ke. Tak, aku suka etis kata. Kenapa? Sebab etis dia dah buat rukun yang pertama. Dia dah la ilaha illallah. Tinggal satu lagi rukun je. Ada setengah orang ni tak ada yang pertama ni, kita kena bersihkan yang pertama ni. Orang yang otak dia dah kena macam-macam ni, dah masuk syubhat yang banyak. Bahagian pertama otak tu kita kena bersihkan dulu. Ini tak payah bersih dah. Dah bersih dah. Nak masukkan isbat, untuk mengisbatkan, untuk menetapkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak untuk diibadahi. Jadi dua rukun. Ustaz, mana main rukun nafi dan isbat ni? Sebab ada setengah-setengah ustaz, ustaz-ustaz yang anti gerakan tauhid ini, anti gerakan dakwah sunnah ini, dah kata dia buat-buat ni nafi isbat. Mana main ni, reka-reka zaman Nabi ada ke Nabi ajar nafi isbat dia kata. Sebab zaman Nabi orang tak bodoh macam hang saja. Tak, maaf kasar. Ada anak kecil tak? Okeylah. Sebab zaman Nabi dulu orang faham. La ilaha, ada tahu itu penafian. La nafi, la tu la bahasa Arab, la nafi. Kalau tanya orang belajar grammar pun tahu la tu la nafi. Nafat lahi lil jins, masya-Allah, lagi mantap. Kemudian isbat illa, untuk mengisbatkan yang selain daripada tu. Ditaksis, istisna dipanggil, iaitu illa Allah. Illa Allah, kan dia nafi lil jins, dia nafikan semua jenis sembahan. Kemudian tapi dia ada istisna, dia bagi illa, illallah. Ini isbatkan untuk Allah SWT. Ibadah tu hanya untuk Allah. Mana mai dalil ustaz datang Quran di mana nafi isbat. Ada banyak dalam Quran ayat yang kita baca tadi tu, mula-mula tadi. Walaqad ba'athna, kami telah utuskan pada setiap umat itu rasul. Apa dia? U'budullah wajtanibut tagut. Sembah Allah, tolak tagut. Isbat, nafi. Cuma terbalik je lah. Sembah Allah, tolak tagut. Isbat, nafi. Sama macam la ilaha illallah, nafi, isbat. Mana dulu tak kisahlah mana-mana, janji kamu nafikan. Allah Ta'ala kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Qul atlu ma harrama alaikum rabbukum. Meh sini dalam surah Al-An'am. Allah Ta'ala kata apa? Meh sini wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Qul ta'alau, mai sini. Atlu alaikum, aku bacakan kepada kamu. Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Tuhan kamu telah haramkan ke atas kamu. Iaitu sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an bahasa Arab, bahasa Arab kan? Ada yang baru kelas pertama pun ada, macam kelas apa? Ada belajar hazah-hazihi dulu, soalan kalau belajar hazah-hazihi tak pun. Yang penting belajar bahasa Arab. Barakallahu. Syai'an nakirah ke makrifah? Nakirah ke makrifah? Nakirah maksudnya apa? Indefinite. Masya Allah, nanti baca buku tu kan, umum. Indefinite maksudnya umum. Syai'an maksudnya jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Bukan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan berhala je. Dengan apa saja yang kamu syirikkan Allah Ta'ala, itu syirik. Kamu namakan dia wali ke, kamu namakan dia kubur ke, kamu namakan dia apa ke, kalau kamu syirikkan Allah dalam ibadah, kamu telah mensyirikkannya, bukan semestinya berhala. Lepas tu orang kita tak faham, dia ingat syirik ni sebab bahala. Lepas tu dia forwardkan dalam grup, dalam Facebook dia letak gambar horoskop cinta.
Mesti syirik kepada Allah. Tapi kita akan ceritakan nanti. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Jadi rukun la ilaha illallah ada mesti ada nafi dan mesti ada itsbat. Tapi sekali lagi kita bawa tadi, kita menafikan apa ni? Apa yang kita nafikan pada sembahan-sembahan lain ni? Kita nafikan ibadah. Dan patah balik pada soalan pada saya. Ibadah tu apa? Okey. Dalam Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut banyak berkenaan dengan ibadah. Ibad, abdun ya'budu, ibadur rahman, abda. Maksud asal ibadah dia berkaitan abada ya'bad, abada ya'budu atau abida ya'budu. Maksudnya apa tuan-tuan rahmatullah? Iaitu maksudnya tunduk dan patuh. Tunduk dalam keadaan penghinaan diri, ditundukkan, direndahkan, ditundukkan. Maksudnya kalau apa ni yang ditundukkan itu adalah orang itu sebagai mu'abbad, dia telah diibadahkan. Maksudnya dia telah, kalau kita, mana dia orang yang abid, dia yang telah jadi hamba, telah menjadi orang yang beribadah. Apa Ustaz cakap ni tak faham aku. Maksudnya apa saja orang yang follow, yang ikut sistem, yang tunduk, maka itu dia telah menjadi hamba. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Buka surah Maryam. Illa atir rahmani wahda wa nahsyuruhu yawmal qiyamati farda wa kulluhum atihi. Buka surah Maryam ayat 95. Atau sebelum tu lah, ayat 93 sebenarnya saya nak. Buka ayat 93 surah Maryam, muka surat 311. Allah Ta'ala kata dalam ayat tu, Allah Ta'ala kata, in kullu man fis samawati wal ard. Tiadalah suatu benda pun yang di langit dan di bumi ini melainkan dia akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Matahari hamba tak? Hamba. Kita hamba tak? Orang kafir hamba tak? Jadi adakah maksud dia telah beribadah kepada Allah? Sebab kata hamba tu maksudnya yang telah tunduk. Adakah orang kafir telah tunduk kepada Allah? Tadi Allah Ta'ala kata ni, semua dalam langit dan bumi tunduk kepada Allah. Macam mana ni Ustaz? Yang kat bawah ni 42 East ni tunduk kat Allah Ta'ala. Mana tu? Tapi Allah Ta'ala kata dalam Quran, semua yang di langit dan di bumi akan hadir kepada Allah, tunduk kepada Allah. Macam mana pula ni? Abdan, ada hamba kat ujung tu. Abdan. Kalau kata masa dia mati dia jadi hamba Allah Ta'ala. Habis itu macam mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah Ta'ala yang Rahman itu hamba Allah Ta'ala, hamba Ar-Rahman itu hamba Allah Ta'ala itu bila berjalan di atas muka bumi ini, berjalan dengan penuh haunan, penuh rendah diri. Macam mana pula? Itu pun hamba juga, ini pun hamba juga. Dah pening Ustaz. Sebab itulah kita kata dalam bab abd ni, ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah, kita kena pecahkan dua jenis perhambaan diri kepada Allah. Satu dipanggil ubudiyah ammah, satu perhambaan yang umum.
yang termasuk padanya langit, bumi, planet, apa semua, Islam maupun kafir. Islam maupun kafir. Ini dipanggil ubudiyah ammah. Ubudiyah ammah maksudnya apa, Ustaz? Iaitu manusia dan seluruh isi bumi ni semua, secara tak sedar dia sedang tunduk kepada Allah. Macam mana tu pula, Ustaz? Macam mana tu pula? Macam mana? Bukankah anggota badan ni tunduk kepada sistem yang Allah Ta'ala tetapkan? Mata kita ni dalam sistem macam tu je. Tak boleh kita nak kata aku nak adjust mata aku, tak boleh. Ya, indirectly maksudnya kita ni sedang tunduk kepada sistem yang Allah Ta'ala letak. Kita nak berak kena keluar ikut situ, tak boleh keluar ikut lain dah. Ya, Allah Ta'ala tetap kan. Makan ikut situ, belum nafas tak boleh, orang tutup habis dah. Orang kena, masa ayah saya dulu kena prostate cancer, saya kata doktor tak boleh buang je benda pun apa bahagian tu kan, buang je dah selamat. Mana boleh kalau buang tu habis dah, mati dah. Maknanya dah ada sistem di badan. Planet dia ada sistem dia. Itu satu kan? Singa dia ada, tengok National Geographic saya tersebut, dia makan daging, tak pernah nak tukar sistem dia. I nak makan sayur lain sikit sekala, singa kata I nak jadi vegan. Bosan I pun nak jadi macam manusia, nak jadi vegan. Nampak mana ni singa tak pernah ada tukar-tukar sistem dia. Apa hukum jadi vegan? Boleh tak? Tanya Ustaz Ali, apa hukum jadi vegan? Boleh tak? Apa hukum jadi vegetarian? Orang suruh makan tu perintah wajib ke perintah apa? Orang tak rasa makan daging tu perintah wajib ke perintah apa? Perintah harus ke perintah wajib? Kalau harus nak buat, tak nak buat tak ada masalah kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran surah Al-An'am, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan di antara binatang ternakan ni kamu jadikan bagi kamu hamulatan, untuk kamu naik, wa farshan, dan daging-daging untuk kamu makan. Itu pandai-pandai lah. Okey, statement saja. Patah balik. Apa cerita tadi? Ubudiyah tadi. Barakallahu fikum. Dan kita juga menjadi hamba Allah Ta'ala dalam situasi harian kita. Kita bukannya kontrol qada dan qadar. Kita nak datang, nak kuliah, tengok parking tak ada. Kita nak parking, kita tak boleh parking. Siapa yang tetapkan ni? Allah Ta'ala. Sakit, makan laju macam mana, apa semua, exercise apa semua, tiba-tiba kena sakit, mati terus. Badan bukan main fit, mati terkejut. Ada Hani Mohsin tu kan, Hani Mohsin lagi Hani Mohsin kan kawan kakak saya tu. Badan sihat, dia kata kat saya, makan ni apa semua. Tiba-tiba terkejut kat airport, mati. Saya bukan kata bahawa itu patutlah ustaz tak exercise, bukan. Tak, kita ada asbab Allah Ta'ala telah jadikan hukum ni. Nampak ada hukum sistem alam. Barakallahu fikum. Jangan tengok saya pada saya macam ni. Ini salah saya sendiri Barakallahu fikum. Jadi patah balik, kita sini telah menjadi hamba Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak sedar. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Buka surah Ali Imran, taw'an wa karhan. Surah Ali Imran ayat 83. Surah Ali Imran ayat 83. Apa Allah kata Allah Ta'ala? Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apa kata Allah Ta'ala? Apakah selain daripada agama Allah mereka nak cari, sedangkan telah tunduk kepadanya apa-apa yang di langit dan di bumi, sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. Ini terpaksa ikut. Bagi-bagi nak hantar sekolah anak tu, kejut, terpaksa kejut. Sistem dah macam tu. Barakallahu fikum.
Tapi ini ke perhambaan yang Allah Ta'ala nakkan daripada kita dalam Quran? Tidak, semestinya tidak. Ini Allah Ta'ala dah bagi dah secara automatik dah. Sebab ini bukan yang ubudiyah yang Allah Ta'ala kendaki daripada kita, penghambaan, peribadatan yang Allah Ta'ala nak daripada kita, bukan. Sebab ini memang Allah Ta'ala telah jadikan dalam makhluk ni. Betul, Allah Ta'ala kata setiap makhluk akan jadi hamba kepadanya, iaitu akan tunduk kepada dia. Tapi bukan ini. Allah Ta'ala nak yang tau'an, yang sukarela tu. Allah Ta'ala nak yang tau'an, yang sukarela tadi. Apa perhambaan sukarela ni pula Ustaz? Apa ibadah yang sukarela yang Allah Ta'ala nak daripada kita ni? Yang ni lah yang kita kata ibadah yang kita kehendaki tu. Apa ibadah yang kehendaki? Ibadah boleh difahami dari yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada kita, boleh difahami dari dua sisi, dua sudut untuk kita faham. Teknikal sangat kan zaman saya ni? Tak kan? Saya takut teknikal sangat. Ada susu bagilah apa, sisi situ apa terbagi bawah, nak pecah-pecah. Buat dah. Jadi ibadah itu, untuk kita faham ibadah dengan betul, kita kena faham dari, pertama dah bagi dua tadi kan. Satu secara automatik tadi, tunduk, manusia semua tunduk. Yang kedua secara sukarela. Okey, atas tu tolak tepi, yang bawah pula naik atas. Yang bawah itu pula terbagi kepada dua, iaitu perbuatan hamba. Yang kedua, apa yang dia buat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Satu, perbuatan hamba yang sedang beribadah tu. Yang kedua, perbuatan apa yang dia buat untuk beribadah tu. Satu, perbuatan dia tu, ibadah tu perbuatan dia, dia sedang melakukan perbuatan ibadah. Yang kedua, perbuatan apa yang lakukan. Tak tahulah faham ke tak maksudnya. Cara ibadah tu, cara ibadah dengan apa yang dia gunakan untuk beribadah. Saya masuk yang pertama dulu. Ibadah dari segi kita kata perbuatan hamba ialah merujuk kepada dua perkara, iaitu at-tadhallul wal khudu', tunduk dan menghinakan diri. Itu maksud ibadah. Tunduk dan menghinakan diri kepada Allah. Namun para ulama, kita kata ulama Ahlussunnah mengatakan bahawa tak cukup dengan tunduk dan penghinaan diri semata-mata. Sebab ada orang tunduk dan menghinakan diri kepada sesuatu atau seseorang dalam keadaan penuh benci, seperti Mao Zedong, seperti Kim Jong Il, semua tu kan. Orang semua tunduk kat dia, bukan main tunduk, takut. Bahkan menghinakan diri, betul tak? Raja-raja di Thailand tu, orang kadang-kadang sujud atas lantai, rebahkan tubuh. Penghinaan diri lah tu. Sampai boleh dipijak-pijak apa semua. Penghinaan diri lah tu. Penuh rasa tunduk dan merendahkan diri. Dia tak cukup dengan itu. Dia kena datang dengan lagi dua lagi, ma'a ghayatil hubb, dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa harap. Baru jadi ibadah. Ghayatul hub wa ghayatul dhul, kemuncak kecintaan yang disertai dengan kemuncak penghinaan diri kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya dia sedang beribadah kepada Allah dengan perbuatan dia. Sebab itulah kata Ibn Qayyim dalam Nuniyah ni, dalam syair ni, dia kata apa? Wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani. Dia kata menyembah peribadatan kepada Allah Ta'ala itu, dia mesti ada ghayatul hubb, kemuncak kecintaan dan kemuncak kehinaan diri. Kalau dia menghinakan diri pada sesuatu makhluk dengan penuh rasa hina dan penuh rasa cinta kepada makhluk itu tadi, dia telah menyamakan makhluk tadi dengan Allah. Contoh, kita sayang anak kita ataupun kita sayang isteri kita.
kecintaan kita kepada isteri kita sampai kita menghinakan diri kita, ini tak boleh. Itu dah jadi cinta ibadah. Bukan cinta Melayu, cinta ibadah pukul 6 tu, bukan. Dah jadi cinta ibadah. Cinta ibadah itu cinta yang dah jadi cinta ibadah. Sebab cinta ni ada banyak. Cinta ni ada banyak. Cinta ni cinta fitrah. Cinta isteri fitrah. Cinta anak fitrah. Cinta emas fitrah. Cinta kereta cantik fitrah. Cinta makan sedap fitrah. Fitrah memang. Fitrah manusia. Tapi kalau cinta itu disertai dengan kemuncak kecintaan dan ada penghinaan diri kepadanya, dia akan jadi ibadah. Contoh, dia sayang sangat dekat dia punya apa? Dia punya tok syekh dia sampai dia sujud dekat tok syekh dia. Nampak tak? Penghinaan diri. Tok syekh lah yang selamatkan aku dulu jahil. Tok syekh aku lah yang bagi syafaat aku akhirat kelak, apa semua tu. Dia pun sujud banyak kali. Itu termasuk penghinaan diri terhadap tok syekh tadi. Sama macam raja tadi, cinta apa semua sampai dia sujud, haram. Mereka boleh buat guna syirik. Jadi setiap kali kita sedang beribadah kepada Allah, contohnya solat, mesti ada dua benda. Mesti ada dhul, ghayatul hub wa ghayatul dhul. Kemuncak kecintaan dan kemuncak penghinaan diri kepada Allah. Maka kalau dia ibadah dalam keadaan dia tak rasa apa, pasal dia belum lagi ghayatul hub wa ghayatul dhul. Masa dia sujud tadi, dia pun rasa hina. Ya Allah, ya Tuhanku, akulah hamba yang hina kepadamu, ya Allah. Kau ciptakan segala alat-alat dalam badanku dan aku selalu melanggar perintahmu. Namun aku tetap cinta padamu, ya Allah, kerana engkau masih lagi letakkan aku dalam Islam, dalam iman, bagi aku rezeki apa semua. Dia kata ghayatul hub ma'a ghayatul dhul. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak datang melainkan setelah kita melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan. Kita cinta kepada sesuatu kerana ada 4 sebab. Biasanya sama ada dia ada sifat yang sempurna. Betul tak? Walaupun dia tak nak buat baik kat kita, aku sukalah makcik tu, baik dia. Nampak, dia tak nak buat baik kat saya pun, tapi baik dia. Ataupun sifat fizikal dia yang sempurna. Cantik kan, cantik kata, tengok tu, handsome Muhammad tu. Dia pernah buat baik kat kau ke? Tak pernah, tapi aku suka dia. Nampak tak? Aku cinta ke? Aku suka, cinta maksudnya sukalah, hub. Dan ketiga, kita akan cinta sebab orang tu buat baik kat kita. Betul tak? Sebab ada beri satu manfaat ataupun menolak satu mudarat. Doktor yang baik yang kita sekali, dia buat operation baik, terus ingat sampai mati, ingat. Betul tak? Nama doktor tu ingat dia. Doktor yang rawat bapak saya 7 tahun dulu, Kenneth Koh, ingat lagi muka dia macam mana, apa ni, kenal. Nanti Kenneth Koh dia, Dr. Lam, apa semua ingat tu. Bahkan ayah saya dulu yang operate dia masa dia gastrik dulu tu, dia ingat nama doktor tu. Sebab manusia ni fitrah dia akan ingat, dia akan cinta orang yang buat manfaat kepada dia dan menolak mudarat kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 tadi tu. Dia lah punya sifat yang sempurna, dia punya sifat dia, zat dia yang sempurna, sifat dia yang sempurna. Allah Ta'ala telah beri kita manfaat dan menolak kita berapa banyak mudarat yang Allah Ta'ala tolak pada kita dah. Allah Ta'ala kata wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dia keluarkan kamu daripada perut mak kamu, tak tahu benda pun. Bodoh orang Terengganu lagi, bodoh. Tak tahu benda. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkur. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala telah tunjukkan semua benda untuk kamu. Dan perut mak kita muntah, tak boleh makan, kan? Siapa yang jaga dalam perut? Siapa yang jaga dalam perut mak kita? Keluar 34, 35 maybe, kan? Anak isteri saya mana minum susu apa semua, dia minum kopi O je masa mengandung. Tak boleh minum lain. Tak boleh minum anilin, tak ada mana. Tak boleh. Dia muntah.
Tak boleh kan? Betul, betul, ni bukan cerita kelakar ni. Baru keluar 3.4, 3.5 juga. Makan minta Allah sendiri. Barakallahu fikum. Siapa yang bagi zat tu? Siapa yang kontrol dia punya saluran makan masuk dalam perut mak kita? Daripada perut mak kita sampai kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah datangnya ghayatul hubb tadi. Kita sayang mak kita sebab jaga benda kecil kan, gendong sama besar. Allah Ta'ala jaga sebelum kita keluar daripada perut kita lagi lah, mak kita lagi. Maka itu datangnya ghayatul hubb. Bila datang kecintaan tadi, dan boleh mengingat pula kenikmatan yang Allah Ta'ala telah berikan, maka datang pula az-zul, rasa hina. Sebab apa? Rasa hina sebab tak boleh nak bagi kepada Allah Ta'ala apa yang berhak layak untuk Allah. Dan kita takkan dapat mampu bagi apa yang layak untuk Allah Ta'ala. Orang nak buat baik kat kita, tiba-tiba datang kat rumah kita bagi biskut. Apa perasaan kita? Malu semalu-malunya. Betul tak? Datang tiba-tiba, kita pula tak ada apa kat rumah kita, kosong. Dah gelabah kita nak bagi apa. Nak masak apa, tak boleh, tak sempat apa. Bagi biskut kering dengan TO, habis. Sampai mati ingat. Kau tahu tak hari tu, Agong datang rumah aku, kita bagi biskut dengan TO je. Sampai mati kan. Malulah aku. Nampak tak? Allah SWT dah bagi apa yang tak bagi. Kemudian masa salat kita cincai je, pakai kain pelekat, gulung-gulung dengan pagoda je. Barakallahu fikum. Kat situ kita ghayatul hubb, ghayatul dzul, bola jadinya ibadah. Okey, faham tak kat situ? Jadi ini ibadah bahagian yang pertama, iaitu apa yang hamba tu lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa yang dibuat untuk beribadah kepada Allah tadi? Benda apa yang digunakan, yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Yang inilah ta'rifan yang biasa ustaz-ustaz kita bawa, ulama kita bawa, iaitu setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perbuatan hati, perbuatan lisan, ataupun perbuatan badan. Jadi apa tadi? Tarifan ibadah. Ibadah itu dengan apa yang kita beribadah dengan Allah, iaitu setiap perkara. Atau ismun jami', satu kata nama yang terangkum sekali. Setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang meliputi amalan hati, amalan lisan, dan amalan al-jawarih, amalan anggota badan. Yang ini juga perlu penghuraian. Takrifan ni perlu pada penghuraian. Okey, ada 15 minit lagi. Dah setengah jam. Bisa minum sekejap. Jadi kita kata ibadah itu setiap apa yang Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala redha. Betul tak? Soalan, macam mana nak tahu Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala redha? Abang Rafiq lah tahu jawapan ni, saya tahu. Macam mana nak tahu? Macam mana hampa nak tahu? Nak tahu benda ni Allah Ta'ala suka ke tak suka? Benda Allah Ta'ala cinta dan redha benda tersebut. Macam kita, isteri kita tahu, isteri kita tak suka, isteri kita suka makan popiah basah, tak basah malam, masa maju contohnya. Macam mana tahu? Yelah, setiap kali balik dia yang habiskan satu bungkus tu. Nampak? Dia tahu macam mana? Macam mana tahu? Sebab dia habiskan satu bungkus, dan dia tak sentuh kuih-kuih lain lah. Itu favourite dia. Tentu juga kita tahu perbuatan tersebut disertai dan dari Allah Ta'ala macam mana. Tak nak kena dah tu. Kita tahu Allah Ta'ala cinta dan redha benda tersebut, mestilah Allah Ta'ala bagi tahu kat kita. Mesti Allah Ta'ala bagi tahu dia cinta dan redha benda tersebut. Dia bagi tahu kita dekat mana? Dalam Quran dan Sunnah. Al-Quran, hadis, Sunnah masuk dah. Dan bila Allah Ta'ala cinta dan redha benda tersebut, pasti Allah Ta'ala akan perintahkan kita untuk melakukannya
sama ada perintah tersebut dalam perintah yang wajib atau perintah yang sunat. Itu kita kena faham. Sebab mustahil Allah Ta'ala disuka satu perbuatan daripada kita untuk kita buat ibadah. Sebab ibadah tu daripada kita, betul tak? Kita yang buat ibadah. Tapi dia tak bagi tahu kepada kita macam mana nak buat ibadah tersebut. Dia tak bagi tahu kita apakah ibadah tersebut. Nanti kita akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tak tahu benda ni engkau suka, ya Allah. Betul tak? Saya masuk syurga dulu daripada perempuan semua. Contoh sekali di hadapan Allah Ta'ala, Dr. Zuhara kata, ya Allah, kenapa Ustaz ini masuk dulu? Kenapa dia lebih daripada aku? Yelah, kali ni cerita kata, malaikat kata, yelah, dia buat amalan yang kau tak buat. Apa amalan tu? Dr. Zuhara tanya. Dia buat sekian amalan. Aku tak tahu pun. Tak ada dalam Quran pun, tak ada dalam hadis pun. Maka ketika tu akan jadi hujah ke atas Allah. Dan Allah Ta'ala telah hantar Rasul li'alla yakuna linnasi hujjatan ba'da Rasul. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatan ba'da Rasul, supaya tak ada hujah lagi di hadapan Allah. Sebab Allah Ta'ala hantar Rasul, hantar Quran dan sunnah Nabi SAW, supaya manusia nanti akhirat kelak tak ada hujah lagi di hadapan Allah Ta'ala. Dekat sini bawa kita kepada poin yang kita nak jelaskan tadi. Kalau ibadah, pasti Allah Ta'ala akan perintahkan, pasti Allah Ta'ala akan sebut dalam Quran dan sunnah, pasti Allah Ta'ala akan puji, pasti Allah Ta'ala akan perintahkan, sama ada perintah yang wajib atau perintah yang sunat, sama ada perintah melakukan atau perintah meninggalkan. Jadi ini menutup jalan kepada orang yang nak declare benda itu ibadah, tapi tak ada sumber daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia Johor lawan Pahang menang bola Malaysia. Jadi dia kata, aku nak jalan daripada Kuantan sampai ke KL. Buat apa ni? Nazar. Baca surah apa? Baca kan? Tak tahulah dari Kuantan ke mana atas. Dia jalan kaki, yang penting dia jalan jauh lah. Basikal ke jalan kaki, tak kisah jalan jauh. Nazar. Kita kata itu ibadah ke? Ibadah ke? Nazar tu ibadah, tapi nazar tu mesti dalam benda yang beribadah juga. Nazar tu ibadah, tapi nazar tu mesti dalam perkara yang ibadah juga. Berjalan kaki dari Kuantan ke KL, itu benda yang harus ke ibadah. Ada tak Allah Ta'ala kata berjalanlah kamu daripada Kuantan KL? Tak ada. Allah Ta'ala memuji, berbahagialah kepada orang yang jalan, fabashir ibad alladhina yamshuna min Kuantan ila Kuala Lumpur. Tak ada. Quran sudah ada macam tu. Jadi menutup jalan kepada orang yang nak declare satu ibadah dengan tak ada Quran dan hadis Nabi SAW, yang terdiri daripada perbuatan badan. Saya mula perbuatan badan dulu, sebab hati paling besar sekali. Perbuatan badan, contohnya apa? Solat. Macam mana tahu solat tu Allah Ta'ala suka? Allah Ta'ala suka dalam Quran, wa aqimus solat wa atuz zakat. Lagi? Setiap solat satu contoh. Puasa, Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Apa ayat dia? Apa ayat dia? Kita baca hadis Nabi SAW tu kan, bunyan Islam ala khams, dia bina Islam dalam 5 perkara: solat, zakat, puasa, haji. Tu contohnya. Nabi nampak falyasum, Allah Ta'ala dalam Quran kan, dia nampak bulan saja, falyasum in kuntum marda ala sawfa ilatu min ayamin ukhra ila akhir ayat. Ya, tuan-tuan, kita tak wajib hafal dalil. Wajib tak hafal dalil? Tak wajib. Wajib ikut dalil tadi. Allah Ta'ala tu kata guru kami Syekh Abdul Razak Al-Bazar, Daurah kata tak wajib hafal dalil. Yang wajib ikut dalil. Sebab teruk orang hafal dalil tapi tak ikut dalil. Tapi teruk, dia hafal dalil tapi dia tak ikut. Ada Al-Hafiz belakang ustaz tu, tapi ustaz tu sendiri dia tak ikut Quran dan sunnah. Lebih teruk daripada orang yang tak hafal tadi. Patah balik cerita lain. Orang ini ibadah badan apa? Ibadah badan banyak. Lagi Syekh?
Ibadah badan yang kita buat dengan badan kita. Sedekah. Okay. Yes. Lagi? Menolong orang susah. Yes. Tu'inu ala al-ahraq. Allah Ta'ala dalam Quran. Lagi? Yang lagi? Bagi makan anak yatim, ta'amu miskin, al-yatim. Lagi? Bersihkan masjid. Ada dalam Quran bersih masjid. Datang belajar Ustaz. Mengajar untuk ilmu. Ya, sahih. Tak bagi lagi. Ada dalam Quran, ada dalam Quran yang hadis tak ada? Hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ilmu. Fardhu ala kulli muslim, fariidatun ala kulli muslim. Wajib kata muslim. Lagi? Sambung silaturahim. Lagi? Jihad fisabilillah. Lagi? Ha? Zikrullah, tulisan. Mencegah maksiat. Ya, mencegah dengan tangan. Mencegah lisan dengan ibadah lisan, dan mencegah dengan tangan, dengan kuasa. Lagi? Naik kuda. Mau jalan lagi? Lagi. Sebab apa yang saya nak tak keluar. Berakhlak baik. Yes. Lagi? Nuntut aurat. Lagi? Apa yang saya nak tak keluar lagi ni? Sujud. Saya nak sujud. Sujud ibadah. Sujud ibadah tak? Sujud tu sendiri. Sujud ibadah tak? Betul tak sujud ibadah? Ha? Apa orang tak laku dalam Quran? Yelah, apa daripada dalam Quran Allah Ta'ala suruh sujud kat dia? Suruh kita tak sini masa sujud sekarang ni. Mana dalam Quran yang Allah Ta'ala suruh sujud kat kita? Susah saja. Lagi? Kharru sujjadan. Orang yang beriman dia akan bangun kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbih. Jadi kharru sujjadan, sujud. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Wasjudu lillah. Ada arahan dekat situ? Sujudlah kamu kepada Allah. Jadi sujud ibadah tak? Boleh tak sujud kepada orang lain? Jadi dia tak ada la ilaha illallah tadi. Dia kata la ilaha illallah, ibadah itu hanya milik Allah, sujud milik Allah. Sujud kepada makhluk, melanggar la ilaha illallah tak? Telah melanggar la ilaha illallah. Fasalli li rabbika wanhar. Sembelih ibadah tak? Apa tak sebut tadi? Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirilah salat untuk Tuhan kamu, wanhar, dan sembelihlah binatang untuk Tuhan kamu. Sembelih ibadah tak? Ibadah. Tauhid. Pula ibadah lisan pula. Baca Al-Quran. Lagi? Zikir. Jadi baca Quran hanyalah ditujukan kepada Allah. Kita baca Quran supaya Allah Ta'ala bagi something ganjaran kepada kita, betul tak? Ada tak orang baca Quran kepada makhluk? Ada. Yes. Dia kata kita sedekahkan bacaan ini kepada, kita tujukan. Kita kata kita sedekah ila hadrah. Hadrah tu ke hadrat. Bawa-bawa ni Puan Awayah ada kat sini. Puan Awayah ada dapat soalan, Ustaz, bukan Awayah, satu tempat lain. Kata ada orang tu kata antara adab berzikir, iaitu sebelum zikir tu dia kena hadiahkan zikir tu kepada tok guru dia dulu, tok syekh. Taramakumullah. Kalau dihadiahkan bacaan pahala kat tok guru dia, sebab tok guru dia kurang pahala, itu cerita lain. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Itu memang bab yang ulama ada khilaf padanya, perbincangan yang panjang. Boleh tak kita sedekahkan pahala bacaan kat orang? Tapi yang ditakuti, yang diragui itu adalah
ada setengah orang dia membahagikan pahala tu, sedekahkan pahala tu, bacaan tu kepada tok guru dia, dengan harapan tok guru dia akan memberi syafaat dia balik dekat dia. Nampak tak? Itu dah macam Allah Ta'ala, iaitu kita bagi setting kat Allah Ta'ala, kita baca Quran kat Allah Ta'ala, untuk Allah dan kepada Allah, supaya Allah Ta'ala bagi kita something, kita tak? Bagi kita syurga, bagi kita ganjaran pahala, bagi kita kesihatan, bagi kita syifa, apa semua daripada Al-Quran tadi. Kalau kita baca tu ditujukan kepada tok guru tadi dengan niat yang sama macam kepada Allah Ta'ala tadi, maka dia telah syirik dalam masalah baca Al-Quran. Nampak tak? Lepas tu kalau kita tengok, kau hadiahkan ni sebab apa? Tanya dulu. Yalah, kalau kata ya, kita nak bagi pahala kat dia lah, nak bagi banyak lagi pahala guru kita sebab dia dah buat banyak baik kebaikan kepada kita. Itulah yang cerita. Tapi saya baca untuk apa? Saya baca untuk guru sebab apa? Nanti dia bagi syafaat kat aku, nanti dia boleh bantu aku, dia boleh dekatkan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada masalah. Jadi apa lagi? Ibadah lisan, doa. Nanti kita akan detailkan masalah. Doa adalah tempat di mana orang paling banyak telah jatuh pada syirik kepada Allah Ta'ala, sebab dia tidak beribadah hanya kepada Allah, dia tidak berdoa hanya kepada Allah. Dan tak cukup masa untuk hari ini saya nak buat. Di Perak 2 bulan lepas, saya bentangkan satu kertas kerja bab doa je. Semua ayat Al-Quran kita keluarkan, dan semua hadis Nabi SAW berkenaan dengan doa. Macam mana syirik orang yang berdoa ni, macam mana yang boleh berlaku. Dan jawapan kepada orang yang menafikan doa kepada makhluk ni adalah, dia kata tak syirik, dia kata doa kepada makhluk ni tak syirik. Doa itu adalah ibadah. So Allah Ta'ala suruh kita doa, betul tak? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sembah, doalah kepada aku. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu minta, mintalah ke Allah. Bila kamu mohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku tanya tentang aku, ketahuilah, mohon kepada aku, ketahuilah aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat lain pula, amma yujibal mubtar idza da'ah wa yakshifus su'. Dan siapakah yang membukakan kesusahan bila hamba itu berdoa kepadaku? Ayat lain, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu menyeru doa kepada makhluk-makhluk yang lain. Walladzina yad'una min dunillah ma la yamlikuna min qitmir. La yamlikuna min qitmir. Apa yang kamu doa kepada Allah Ta'ala tidak memiliki walaupun kulit bawang sekalipun, kulit kurma sekalipun. Jadi doa ialah ibadah. Dan jatuhnya syirik orang musyrikin dahulu, patah ayat cerita buat maksud tadi ni, ialah syirik dalam masalah doa. Syirik dalam masalah doa. Mereka memohon kepada berhala-berhala tersebut agar berhala-berhala tersebut menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini syirik doa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Az-Zumar, yang ma'ruf, yang banyak kali saya sebut dah dalam kuliah-kuliah kita kat sini, iaitu dia kata apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Buka ayat 3 surah Az-Zumar. Buka ayat 3 surah Az-Zumar. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Surah 39 kan, surah Az-Zumar kan. Buka ayat 3. Apa kata Allah Ta'ala? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Dan orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai pelindung, wali, tempat minta tolong, tempat minta bantuan. Wali itu kan pelindung, pembantu, betul tak? Kita minta kat wali kita, ayah kita masa kita kecil dulu. Mak nak ni, mak cikgu sekolah suruh buat beli buku ni, kita minta kat mak kita, minta kat ayah kita. Awliya, wali. Tapi itu adalah perkara yang makhluk mampu, tak ada masalah. Ini adalah perkara yang makhluk tidak mampu, dia ambil juga selain Allah Ta'ala sebagai tempat nak mohon hajat. Apa alasan mereka? Ma na'buduhum illa, kami tak sembah mereka melainkan
liyuqarribuna, supaya mendekatkan kami kepada Allah, zulfan, dengan sedekat-dekatnya. Jadi apa niat orang musyrikin dulu sembah berhala? Mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya dia tujuannya Allah Ta'ala juga kan? Tujuannya Allah Ta'ala juga kan? Tadi dia percaya tak yang bagi rezeki siapa? Allah. Orang musyrikin percaya tak yang bagi rezeki Allah? Yes. Yang turunkan hujan Allah tadi, yang mula-mula kuliah tadi. Tapi still lagi dia pergi ambil selain daripada Allah Ta'ala, tempat dia mohon sebab mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sama tak macam alasan setengah orang dia kata, sebab apa pergi kubur ni? Yelah, kita ni kan banyak dosa, takkan nak doa ke Allah Ta'ala terus. Kau boleh pergi rumah PM terus, boleh pergi, boleh pergi, boleh pergi? Tak boleh kan? Kau boleh pergi kat ni, kat Jalan Duta tu, pintu 3 tu ketuk, Assalamualaikum, nak jumpa Sultan, nak jumpa Agong. Tak akan dapat dia. Kena ada kabel, betul tak? Kena ada orang tengah buat surat, buat apa semua baru boleh pergi sampai kan. Itu pun tak semua dapat, busy. Agong busy, betul tak? Jadi kena jadi kita juga, Allah Ta'ala dia kata, kita ni hamba yang berdosa, kita tak mampu nak minta kepada Allah Ta'ala terus. Siapalah kita nak mohon kepada Allah Ta'ala terus? Nampak dia kata macam tu. Lalu dia pun minta lah melalui kubur-kuburnya. Yang dulu dalam 2 minggu lepas saya tunjuk video dia, saya pasangkan video dia. Tak tunjuk video, nanti lain kali saya tunjuk lah. Barakallahu fikum. Dia kata, hadat taraji ya syekh ya sayyidi, dia kata, wahai tuan, inilah dia pengharapan. Hadat taraji, dia kata, ini adalah pengharapan. Kami datang dari jauh, wahai Habib Noh. Pernah tengok tak video tu? Pernah tengok? Alhamdulillah. Siapa yang tak pernah tengok? Ramai tak pernah tengok lagi. Tak tunjuk ke? Tak boleh tunjuk sebab saya punya laptop rosak. Tahu lagi tak? Ada lagi? Tak ada dah. Dan tak pernah kali dia tunjuk Dia datang ke kubur, kemudian dia kata hadza taraji. Dia kata, wahai Habib Noh, ji'na min makanin ba'id. Kami datang dari hasil apa dah, banyak lagi tengok dah. Kami datang dari tempat yang jauh. Bersama kami adalah Habib Syekh. Habib Syekh tak? Habib Syekh tu yang Hanana punya toke tu. Bersama kami Habib Syekh. Tak kisah nak tunjuk live stream, tunjuklah kau. Memang ada dalam video tu. Kami datang kepadamu untuk berharap kepadamu. Kalau kami tak harap kepadamu, siapa lagi kami nak berharap? Nampak tak? Yang ni dia masuk dalam bab ibadah hati pula. Saya tak boleh masuk dalam kuliah saya tak boleh. Dia kata apa? Barakallahu fikum. Dia kata benda ini pengharapan. Sedangkan harap itu adalah harap kepada Allah dalam perkara yang hanya Allah Ta'ala, khas untuk Allah Ta'ala, itu adalah ibadah. Kan kita tadi takrifan ibadah, ibadah badan, ibadah lisan dan ibadah hati. Ibadah hati dia apa dia? Apa contoh ibadah hati? Yang Allah Ta'ala suruh kita beribadah dengannya dalam hati kita. Harap. Allah Ta'ala kata, inna ilallahi raghibun. Inna ilallahi raghibun. Buka surah At-Taubah. Tak sempat masa ni. Buka surah At-Taubah. Inna ilallahi raghibun. At-Taubah ayat 59. At-Taubah ayat 59. Buka ayat ni, bahawa harapan hanya kepada Allah, walaupun yang bagi itu makhluk.
Kerajaan bagi kita beri, tapi pengharapan tu bukan pada kerajaan. Pengharapan tu hanya kepada Allah. Bukan nak kata beri tu salah, tak, bukan. Itu cerita lain. Bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 58, ayat 59. Kita kalau nak faham ayat tu, baca daripada 58, lagi bagus. Allah Ta'ala kata, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Ada orang yang maki engkau, wahai Muhammad, yang kutuk engkau dalam pembahagian harta rampasan perang, perang Hunain. Bila bagi-bagi, dia tak puas hati. Fa in u'tu minha radu, kalau mereka diberi, dia redha. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun, kalau mereka tak bagi, mereka akan murka, yaskhatun. Ini cerita pasal bila Nabi bagi lebih kepada orang baru masuk Islam, dia kata, wahai Muhammad, berlaku adil lah. Dia tuduh Nabi tak adil. Dia tuduh Nabi nepotisme. Jadi bukan zaman sekarang ni orang tuduh nepotisme. Nabi dulu pun dah dituduh nepotisme. Saya bukan nak bela mana-mana, saya kata umum. Ini dekat Bolivia, Venezuela dan Kepulauan Vanuatu, bukan Malaysia, cerita lain. Lalu Allah Ta'ala kata, walau annahum radu. Nampak tak ayat ni? Baca betul. Kalaulah mereka itu redha, ma atahumullah, apa yang Allah telah beri kepadanya dan Rasul telah beri kepadanya. Nampak tak? Siapa yang bagi? Allah Ta'ala bagi, Rasul pun bagi. Dalil bahawa Allah Ta'ala bagi, makhluk pun bagi. Beri siapa yang kasih? Allah Ta'ala kasih, kerajaan pun kasih, makhluk kasih. Beri. Saya bagi contoh beri lah. Tak ada kena-mengena ni, umum. Jangan pandang sini, jangan buat senyum sini saya. Waqalu, tapi apa dia kata, nampak tak? Dan mereka berkata hasbunallah. Dalam masalah kecukupan, hasbunallah saja. Tak boleh kata hasbunallahu wa rasuluh. Tak boleh. Sebab yang beri kecukupan Allah. Orang bagi duit, tapi kecukupan Allah Ta'ala bagi. Hasbunallah. Okey, bila hasbunah, hanya Allah Ta'ala saja, kecukupan Allah Ta'ala. Sambung lagi, sayu'tinallah wa min fadlihi wa rasuluh. Allah Ta'ala akan bagi lagi depan ni. Allah Ta'ala akan bagi dan wa rasuluhu. Maksud dalam bab bagi, makhluk boleh bagi. Hujung dia inna ilallah. Baca itu betul. Dia bukan inna raghibuna ilallah. Siapa belajar bahasa Arab dah akan tahu. Ayat tu bukan kata inna raghibuna ilallah. Dia tak kata macam tu, inna raghibuna ilallah. Dia kata inna ilallahi raghibun. Ada beza tak? Ada beza. Kalau inna raghibuna ilallah, kami berharap kepada Allah. Tapi kalau inna ilallahi raghibun, kami hanya berharap kepada Allah. Jadi ar-raghbah, pengharapan, nak bagi something, hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalam perkara yang khas bagi Allah. Dalam perkara yang khas bagi makhluk, lain cerita lah. Aku haraplah kau bagilah sikit kuih yang kau bawa tu. Itu harap juga. Harap tak? Harap. Dia bawa karipat datang kelas kan, dia lapar pagi tak sempat, dia ngap tengah berhenti. Aku berharaplah kau bagi sikit karipat dekat aku. Harap tak? Harap. Tapi itu harap dalam perkara yang kemampuan makhluk. Tapi aku berharaplah kepada engkau, agar kau turunkan rezeki pada aku. Tak boleh. Aku harap kepada engkau, macam seperti kata hamba Allah Ta'ala ni tadi. Dia kata, aku berharap kepada engkau agar kau sampaikan hajat kami kepada Allah. Aku harap kepada engkau supaya engkau jadikan kami bersama engkau dan bersama Rasulullah. Kalau kata aku berharap kepada engkau akan jadikan bersama aku, jadikan aku bersama Rasulullah, kita mungkin kata dia ni tengah doa ke Allah Ta'ala ke makhluk, Allah Ta'ala ke makhluk. Sebab kalau kita baca, kalau kita dengar dia punya doa di kuburan tu, kejap Allah, kejap makhluk, kejap Allah, kejap makhluk. Dia campur sampai kita tahu dia suruh Allah Ta'ala ke suruh makhluk ni. Tapi kita boleh tahu dia suruh Allah Ta'ala, dia suruh makhluk. Sebab apa dia kata? Jadi kalau aku berada di sebelahmu dan sebelah Rasulullah SAW. Sedangkan untuk menjadikan seorang itu berada di sebelah Nabi SAW, Nabi pun tak mampu.
Nabi pun tak mampu. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hadis berkenaan dengan a'inni ala nafsik bi kathratis sujud. A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Soal lelaki kan banyak kali sebut hadis ni, tapi saya akan ulang banyak kali sampai tuan-tuan semua bosan dengan hadis ni. Jadi Rasulullah SAW, seorang lelaki dia kata, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Mintalah something kat aku. Mintalah something. Kau dah berhormat, kau dah buat banyak khidmat kepadaku, maka mintalah something daripada aku. Is'al ni. Mintalah kepada aku." Apa yang dia minta? Dia kata minta bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bersama dengan kau ya Rasulullah. Aku nak bersama kau ya Rasulullah. Nabi kata tak ada permintaan lain, tak ada permintaan yang lain lagi dah. Bantulah aku untuk merealisasikan permintaan kamu dengan banyakkan sujud. Maksudnya apa? Dia kena solat sunat banyak. Solat sunat banyak itu juga saya, juga Nabi, juga Allah. Macam kalau kau nak duduk sebelah Nabi, kau kena banyak solat sunat. Solat sunat ni ibadah kepada siapa? Allah. Nak dapat sebelah Nabi bukan pergi kat kubur. Bukan pergi kat kubur Tok Syekh tu minta lah duduk sebelah kubur, bukan. Hatta Nabi pun suruh banyak kan. Apa kata Nabi dalam hadis, aqrabahum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku sebelah hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya akan berada di sebelahku. Nabi suruh elokkan akhlak, bukan Nabi suruh pergi kubur nak duduk sebelah Nabi. Lagi tadi pengharapan, lagi apa lagi ibadah? Tawakal. Tawakal itu ibadah. Allah Ta'ala kata dalam Quran apa? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yes. Hanya kepada Allah kamu bertawakal sekiranya kamu orang yang beriman. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah bila cerita pasal Nabi Musa AS. So kaum dia masuk ke dalam kota tersebut, Baitul Maqdis. Kaum dia tak nak masuk. Dia kata kaum menjabbarin. Dalam bandar tersebut ada orang badan yang kuat-kuat. Kami tak nak masuk, kami tak nak serang, kami tak nak mati. Lalu ada dua pemuda yang saleh, yang beriman kepada Allah Ta'ala, kata masuk je, ikut pintu. Kalau kau boleh masuk ikut pintu ni, kalau kau lepas, kau akan menang dalam peperangan tersebut. Masuk je lah, jangan takut. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu ni orang yang beriman. Ini tawakalnya kepada makhluk, tawakalnya kepada tangkal. Dan tawakal zaman moden ni, tangkal zaman moden ini, dia tak pakai tangkal-tangkal tali-tali hitam, tak payah dah. Tangkal dia apa? Selipar Nabi. Tangkal dia ialah tanda khatamun nubuwah. Tanda apa dia? Khatamun nubuwah. Tahu khatamun nubuwah? Ya, khatamun nubuwah ni tanda di belakang Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, para sahabat kata tanda belakang Nabi ni, dia timbul sikit belakang Nabi, dan dia sebesar telur burung. Dia rasa macam timbul antara dua bahu Nabi dan lebih ke bahu sebelah kiri. Mai kita ada bentuk tiga segi. Sir fa innaka mansur. Jalanlah, sungguhnya kamu akan dibantu. Siapa yang letak dekat situ, maka dia akan mendapat dia akan dapat bantuan. Siapa yang letak itu, maka dia akan dapat apa semua. Tuan-tuan tak pernah tengok ke gambar tersebut? Apa dalam Facebook tuan-tuan ni? Benda baik-baik je, Masya Allah. Ni ada jumpa dah. Ni ada gambar dia. Tak tahu dah nampak ke tak ni. Faedah timsal na'al Nabi. Faedah gambar kasut Nabi. Apabila timsal Nabi ini ditaruh dalam rumah, maka rumah tersebut selalu mendapat perlindungan Allah. Dalam gambar selipar tu. Tahu gambar selipar tu tak? Tak tengok gambar selipar tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahu lukis? Nak tengok? Saya tak pandai lukis. Gini ya, gambar ikan ni. Satu lagi yang ini segi tu.
Dah ada ayat Quran, Ya Allah, Ni Muhammad, apa semua. Tiga segi macam ni. Tak kisahlah kena pakai siapa pun, tak tunjuk orang tahu lah. Saya baca kan ni, apa yang disebarkan dia tu. Apabila timsal Na'al Nabi ini ditaruh dalam rumah, maka rumah tersebut selalu mendapat perlindungan dari Allah bermacam-macam dari bermacam bahaya, daripada kebakaran, kemalangan, kerampokan dan lain-lain. Serta orang yang menghuninya pun memperolehi rahmat, nikmat, tenteram, amal sentosa. Selama di rumah tersebut tiada satu apa pun yang menjadi pantangan masuknya malaikat. Maksudnya tak ada gambar, tak ada apa semua. Apabila dibawa bepergian, bawa musafir, maka dalam bepergiannya diberkati, aman, selamat dari segala yang ditakuti, sampai kembali dengan bawa hasil yang besar dan banyak insya-Allah. Insya-Allah kat tu, nampak tak? Sama macam orang musyrikin Mekah dulu, betul tak? Dia sembah bahan dia kata Allah Ta'ala turunkan hujan. Itu insya-Allah tadi tu sama. Apabila ditaruh di badan orang yang sakit, maka akan sembuh sakit. Bukan simpan Nabi yang betul tau, gambar aja simpan Nabi. Timsal. Yang lagi satu, nubuah tu maksudnya gambar apa Ustaz? Nubuah yang square, yang triangle. Yang segi tiga. Apa dia? Sama juga. Maksudnya gambar, dia letak dalam rumah, dia gantung. Dia letakkan dia punya fadilat dia. Rumah tak terbakar, rumah tak apa semua. Kemudian bawa pula kisah dia. Berkata Syekh Yusuf An-Nabhani, tarekat ni, ketika Nabi Musa berada di Bukit Tur Sinai, Nabi Musa ni, cerita pasal Sinai kan, dia dipanggil perintah untuk melepaskan kasutnya kan, ikhla'na alaik, dalam surah Taha tu kan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bila naik ke Arash tak buka pun kasut. Macam mana dia tahu buka kasut? Tengah bateri dah nak habis dah 5 minit ni, buka je. Barakallahu fikum. Ini tawakal. Ini tawakal kepada makhluk. Nabi kata, man ta'allaqa tamimata faqa asyrak. Siapa menggantung tamimah telah syirik. Bahkan seorang sahabat nama dia Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, bila baca ayat, bila nampak orang pakai tangkal, dia baca apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dalam surah Yusuf tu. Dan tidaklah orang itu bersama imannya kepada Allah, dia campur sekali dengan syirik. Bersama imannya kepada Allah, dia campur sekali dengan syirik. Ini kita kata iman dia kepada Allah Ta'ala yang turunkan hujan, Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi pada yang sama dia lakukan syirik. Ayat itu ayat berkenaan dengan orang musyrikin, betul tak? Tapi nampak tak para sahabat ni, sahabat Ibnu Abbas, dia nampak orang pakai tangkal, dia baca ayat berkenaan dengan orang musyrikin ke atas orang yang pakai tangkal tadi. Maksudnya nak kata apa? Nak kata perbuatan tu perbuatan orang yang musyrik. Lepas tu buat puak dia kata, ni ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz WWW ni semua ni, ustaz BMW, dia kata ustaz BMW baru masuk Wahabi, dia kata BMW, ustaz-ustaz ni semua, dia kata sikit-sikit syirikkan orang. Baca ayat berkenaan dengan orang musyrikin, dia tempek kat kita, dia kata. Dia baca ayat orang musyrikin, dia tempek kepada orang pergi kubur ni. Kita kata bukan kita yang first buat macam tu. Ibnu Abbas dulu dia dah buat. Dia baca ayat tadi, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa hum musyrikun. Apa tafsiran dia? Tuan buka lah ayat dalam surah Yusuf ni. Dan balik rumah buka tafsir Ibnu Katsir. Surah Yusuf, ayat tu, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Ayat apa Ni lah tak hafal nombor ni. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Surah Yusuf ayat 106. Tuan balik buat homework. Minggu depan saya tanya. Surah Yusuf ayat 106. Buka tafsir Ibn Katsir, buka tafsir Al-Qurtubi, buka tafsir At-Tabari. Tengok apa dalam ayat. Kalau dalam handphone saya dah ada lah tafsir Tabari apa semua. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun. Maksudnya apa? Kita baca ayat dia, terjemahan dia apa?
Apa kata Imam Tabari dalam tafsir? Saya baca sikit. Iaitu mereka itu beriman kepada Allah, iaitu mereka beriman bahawa Allah Ta'ala pencipta mereka. Dia beriman bahawa Allah Ta'ala itu raziquhu, bagi rezeki kepada dia, wa khaliqu kulli syai', dan pencipta setiap perkara. Tetapi mereka tetap juga mensyirikkan Allah Ta'ala. Macam mana? Iaitu fi ibadatihimul awthan, dalam mereka menyembah berhala. Dan ayat lain pula, maksud mereka beriman kepada Allah, ditanya kepada mereka, siapa pencipta langit? Dia kata Allah. Tapi tetap juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kita tahu tauhid tadi. Tauhid yang dikehendaki ialah tauhidul ibadah. Ibadah ni ibadah hati. Kita sebut tadi dah apa? Harap. Lagi apa? Tawakal. Pakai tangkal tadi termasuk dalam perkara yang menafikan tawakal kepada Allah. Lagi ibadah hati. Nak habis lagi 5 minit dah. Ikhlas. Lagi yakin hanya kepada Allah. Lagi harap. Saya sebut tadi kan? Tadi saya sebut tadi, bila dia nazar, bila dibuat di Pulau Besar Melaka, mungkin itu dah tunjuk kan? Dia sembelih, yang saya cerita dulu dalam kuliah ni kot, bila kita datang kat Pulau Besar tu, dia sembelih kambing. Bila sembelih kambing, kita kata nak niat apa? Dia kata you niat lah. You nak apa? You niat you nak apa? I nak berjaya bisnes. So nak niat dekat siapa? Saya saja tanya soalan tu. Nak niat kat siapa? You niat lah, mana-mana wali sini ada banyak. Memang ada banyak. Ada Syaifah Razia, ada Makam Sultan Al-Arifin, ada Wali Yunus, nama dia, nama Yunus pula tu. Masam tu. Ada gua tu, nama dia Gua Yunus. Itu ada tunjuk tak? Ustaz tunjukkan, Ustaz Widat tu, Gua Yunus tu. Tu wanita pakai taklim, Ustaz Widat kata. Saya fikir ni sekali lah masa tu. Barakallahu fikum. Jadi kat sini, kemudian saya tanya, nak niat kat siapa? Dia kata, niatlah dekat wali-wali mana? Kemudian saya tanya balik, mana yang paling power? Saya tanya soalan tu, mana yang paling power? Oh, kalau yang paling power, Sultan Arifin lah. Yang kubur dia paling panjang. Adalah panjang Hasan Taklim ni kubur dia. Dia agak dia keturunan Nabi Adam kot. Macam dia seorang keturunan Nabi Adam. Kita bukan Nabi Adam kan? Kubur panjang. Kemudian saya kata, masa niat tu siapa? Niat kepada Sultan. Dan niat macam nak buat? Macam nak buat saja. Habis tu macam mana? Saya tak tahu lah nak niat macam mana. Dia macam ni lah. You niat apa? Kemudian you kata bila sembelih, bila diniatkan kambing ini untuk nazar tu untuk wali tersebut. Jadi dapat ke? InsyaAllah dapat. InsyaAllah dapat. Jadi masa orang tu, masa sembelih tu, dia macam marah kami lah. Ustaz Widat cerita kan, masa sembelih tu dia macam muka dia, tengok mana ada aku buat syirik. Dia kata, kan puak-puak ni kata aku syirik. Mula kita orang datang, kau nak baca pelancong lah. Tapi semua dah janggut tebal-tebal, tak ada pelancong lah. Kan? Datang satu grup lah tu, apa-apa janggut semua lebat-lebat. Orang tahu dah ini bukan datang pelancong ni, ini datang nak cek. Dia kata tengok aku buat syirik. Yang masa yang sembelih tu kata. Kau dah kata, kalau dia baca bismillah sekalipun, bismillahirrahmanirrahim, tapi niat dia ditujukan kepada wali tadi, tetap juga syirik. Allah Ta'ala kata fasalli li rabbika wanhar. Kata bismillahirrahmanirrahim. Untuk siapa ni? Untuk berhala, untuk ni Sri Sarigam apa tang tersebutnya. Boleh tak? Walaupun sebut nama Allah. Zaman Nabi SAW sembelih dengan sebut nama Allah, ditujukan kepada Allah. Di tempat peribadatan orang kafir pun dilarang. Dengar hadis tak? Au fi nadrak ya Rasulullah, dekat Buana. Bila kambing sampai Buana, tempat nama dia Buana, kata ya Rasulullah, aku dah bernazar nak sembelih satu ekor unta ke satu ekor kambing, lebih kurang macam itulah. Dia kata di tempat ini Buana. Nabi kata apa? Pernah tak tempat ni diadakan tempat penyembelihan orang-orang kufar? Pernah tak tempat ni jadikan tempat ibadah orang-orang kufar?
Tak pernah. Kalau macam tu sembelihlah, sungguh tidak ada nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah. Bayangkan sembelih kat tempat orang musyrik pun dah tak boleh, Nabi larang, apatah lagi sembelih niat dia kepada orang tadi. Dalam satu perbuatan tadi, penggabungan 3 jenis syirik, 3 jenis ibadah. Ibadah badan, ibadah lisan, dan ibadah hati. Ibadah badan sembelih, ibadah lisan bila diucapkan ini untuk si fulan dan si fulan, dan ibadah hati ar-raja, harapan. Harapan yang macam mana jadi syirik ni? Harapan kepada makhluk dalam memberikan sesuatu yang khas, hanya milik Allah Ta'ala saja yang boleh bagi. Jangan buat loya buruk. Bila kita buat macam ni, kita dalam status kita ada satu hamba Allah Ta'ala, loya buruk. Dan loya buruk dia bukan dia buat, loya bodoh jadinya. Kita maaf, kasar, dia 3 kali bodoh dah ini sebut. Dia kata, kalau jadi tak bolehlah minta tolong lori angkat pasir, tu minta tolong makhluk. Allah musta'an. Lepas tu kita kata, kalau kata Ustaz kamu, kalau bodoh jangan cakap, diam. Orang tak tahu bodoh ke pandai. Tapi bila cakap, confirm bodoh. Dia kata kalau macam tu tak boleh lah minta tolong lori pasir angkat pasir, itu minta tolong kepada makhluk. Yang kita maksudkan minta tolong dalam perkara yang tak di luar kemampuan makhluk. Itu saja yang kita katakan syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab apa Allah Ta'ala kata dalam Quran? Dan apa yang kamu seru selain Allah Ta'ala, ma la yamlikuna min qitmir, ma yamlikuna min qitmir, tak miliki walaupun kulit biji kurma tu. Kamu seru wali, seru jin, seru apa, kulit kurma, biji kurma, bukan kulit kurma, kulit biji kurma tu pun dia tak miliki. Wa in tad'uhum, kalau kamu seru mereka, la yasma'u du'aakum, dia tak dengar doa kamu. Walau sami'u, tapi kalau dia dengar sekalipun, mastajabu lakum, dia tak mampu nak bagi apa yang kamu minta. Dan akhirat kelak apa jadi? Akhirat kelak, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat mereka akan mengkufur dengan perbuatan syirik kamu. Dia kata, aku tak ada kena-mengena ya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, dia kata tak ada kena-mengena ya Allah, aku tak ada kena-mengena dengan perbuatan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Orang yang diikuti tadi tu, yang dikultuskan, yang dijadikan sembahan tadi, sedangkan dia tidak redha pada diri ini untuk disembah, dia akan tabarra'u, dia akan berlepas diri, ya Allah, aku tak ada kena-mengena. Bila istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, daripada orang mengikut, wa ra'awul adab, bila nampak azab, wa taqatta'at bihimul asbab, terputus pada mereka pertolongan dah. Dia kata, kalau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kalaulah kami ni ada peluang lagi, kami akan berlepas diri daripada mereka macam mana mereka telah berlepas diri daripada kita. Nampak tak ayat tu jelas dalam masalah ni, ayat tauhid. Inilah tauhid, iaitu ibadah, segala ibadah lisan, ibadah badan dan ibadah apa semua hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak tahulah cukup masa sampai ke faham ke tak ni. Jelas kan, insya-Allah. Tapi banyak lagi bahasa tauhid, sebab masalah tauhid ialah masalah ibadah hati, lisan dan badan. Ibadah hati, lisan dan badan ialah ibadah yang sangat luas. Bayangkan Nabi SAW kata iman itu 73 lebih cabang. Maksudnya 73 lebih cabang yang kita kena bincangkan masalah tauhid. Lepas tu syirik boleh berlaku dalam syirik lafaz, syirik boleh berlaku dalam masalah hati, syirik boleh berlaku dalam masalah perbuatan badan. Dan itu nanti kita insya-Allah pada waktu yang lain dah kita akan bincang bi'idznillah ta'ala. Dan inilah sebahagian daripada kita punya program ni, iaitu berkenaan dengan masalah tauhid. Inilah dakwah kita. Inilah kita, dakwah kita macam imam muda pula Ini dakwah kita, iaitu dakwah menegakkan tauhid, bukan dakwah terjanji sini. Dakwah kita menegakkan tauhid. Dan ini dakwah semua para anbiya. Yang Nabi kata, umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk merangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Saya buka soalan kejap je untuk ruang untuk soalan kalau ada. Kalau tak ada, kita tutup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.